Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat ke dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. 今天早上我们一起来看主的话语诗篇大卫王所写的。 Nah, saya percaya bahwa Mazmur 23 ini bukanlah Mazmur yang asing bagi kita sekalian. 我相信诗篇23章不是很陌生的经文。 Kita mungkin sudah membacanya beberapa kali, atau bahkan di antara kita menjadikan Mazmur 23 menjadi pegangan hidup kita. 我们也许经常读过，也有的是拿着这段经文当作我们的经典语录。 Gambaran Tuhan sebagai gembala dan kita umatnya sebagai domba gembalaannya mungkin terdengar asing bagi kita. 神作为我们的牧者，而我们作为神的羊，应该不陌生在我们耳中。 Apalagi kita yang hidup di perkotaan, tentu hubungan antara gembala dan gembalaannya itu mungkin tidak kita mengerti secara menyeluruh. 尤其是我们生活在城市中的，也许我们没有真正看过所谓的牧者、牧羊人。 Sepintas kita mungkin membayangkan hubungan ini adalah sebagai hubungan yang dimana seorang gembala akan memperhatikan makanan, minuman domba gembalanya dan juga menjaga kawanan gembalaannya. 我们所理解的牧者就是一位照顾他所牧羊的羊群，他的饮食和食物方面。 Nah, ini adalah hal yang benar. 这是正确的。 Tetapi untuk memahami konsep hubungan antara gembala dan gembalaannya itu sangat-sangat dipahami oleh orang Israel. 但是要真正去了解明白这个牧者和他的牧羊的关系，真正理解的是以色列人。 Gambaran Tuhan sebagai gembala bukanlah hal yang baru. 神作为我们的牧羊，这个比喻呢不是新事。 Ketika Yakub ingin memberkati ke-12 anaknya sebelum dia meninggal, dia juga memakai istilah bahwa Tuhan adalah gembala. 当雅各要祝福他12个儿子的时候，他临终之前，他也使用了这个比喻，神就是我们的牧者。 Dan Yakub hidup sekitar kurang lebih 800 tahun sebelum Daud ada. 雅各生活了差不多800年，大卫王之前。 Di kitab Yeskiel pasal 34 kita juga membaca bagaimana Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. 在以西结书，我们也看过，如何比喻神作为我们的牧者。 Dan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menegaskan kembali ketika dia mengatakan dalam Yohanes pasal 10, Akulah gembala yang baik. 在新约，在约翰福音也是，主耶稣再次强调我是好牧者。 Dan Daud sendiri yang menulis Mazmur ini adalah seorang gembala. 而写诗篇的大卫也是一位牧者。 Daud paham betul hubungan antara seorang gembala dengan domba-domba gembalaannya. 大卫很明白他与他所牧养的羊群的关系。 Ada hubungan emosional yang begitu dekat antara seorang gembala dengan domba-dombanya. 有一种亲密的关系。 Hal ini bisa kita lihat ketika Daud mengalahkan beruang, singa, ketika hewan-hewan buas ini mengganggu domba-domba gembalaannya. 这个可以看在大卫所战胜大熊和狮子的时候，为了保护他的羊群。 Bagi Daud, domba-domba gembalaannya adalah hal yang sangat penting. 对大卫来说，羊群是很宝贵的。 Itu sebabnya dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. 所以他才愿意来牺牲自己的安全和性命来保护羊群。 Jadi gambaran Tuhan sebagai gembala kita dan kita adalah domba-domba gembalanya memiliki hubungan emosional yang cukup dekat.
所以我们拿主耶稣成为我们的牧者，我们成为主耶稣的羊群，这个比喻我们是可以理解并接受的。 Dan Tuhan bukanlah sekedar seorang gembala biasa, Dia adalah seorang gembala yang baik. 而且他不是普通的牧者，他是很好的牧者。 Dan kita akan melihat dari Mazmur 23 apa saja yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan bagi kita sebagai domba-domba gembalaan. 我们可以在诗篇23章看，主耶稣为我们所做了什么。 Di ayat pertama dikatakan oleh Raja Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 第一节是这么记载：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 Kalau kita lihat kata Tuhan di sini ditulis dalam huruf besar semua, T-U-H-A-N. 在这里，上帝是用大写来写成。 Nah, ada penekanan yang ingin disampaikan dalam kata Tuhan dengan huruf besar semua di sini. 这里是为了强调某件事。 Bahwa Raja Daud sedang merujuk kepada Allah Israel, Allah perjanjian yang telah membuat janji kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. 那就是大卫王要在强调，这位神是他亚伯拉罕、以撒、雅各的神。 Yaitu Allah yang sudah menepati janjinya kepada umatnya dan akan terus menepati janjinya di masa yang akan datang. 是一位已经应许所有承诺的神。 Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah melupakan janjinya. 他是一位信实的神，从未忘过，也从未叛过，他的承诺，他的诺言。 Jadi ketika orang Israel membaca Tuhan adalah gembalaku, yang mereka ingat adalah Tuhan yang sudah berjanji kepada mereka dan kepada seluruh umat Israel. 所以，当以色列人说，这位上帝，所谓的上帝，就是这位应许的神。 Tuhan yang telah berjanji ini adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mulia. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. 这位应许我们的上帝是全能的神，无所不知、无所不能的神。 Dan bisa kita bayangkan ketika Allah yang maha kuasa ini menjadi gembala kita, tentu kita tidak akan kekurangan suatu apapun. 我们想想，如果这位神当我们的神，那我们什么都不用担心，必不缺乏。 Di dalam Mazmur yang lain, Mazmur 34, Raja Daud juga mengatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu hal yang baik. 在另外一章诗篇30章，大卫也是这么说：如果我们信实上帝，我们必不缺乏。 Tuhan sebagai gembala mengetahui diri kita, Dia mengenal kita satu persatu dengan sangat amat baik. 作为牧者，我们的耶稣是非常了解我们。 Dia tahu siapa kita. Tuhan Yesus bukankah Dia pernah menjadi manusia? Dia turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi. 主耶稣非常了解我们，他认识我们每一个。 Dan Dia tidak hanya tahu, tapi Dia juga peduli, ingin menolong kita, membantu kita dalam segala kesulitan kita. 而且不但知道，他还关心我们，愿意帮助我们。 Dan Daud menjelaskan lebih lanjut mengapa dia ketika Allah menjadi gembalanya, dia tidak kekurangan suatu apapun. 大卫在强调，为什么当神作为我们的牧者，我们必不缺乏呢？ Di ayat kedua dia katakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. 第2节这么记载：他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。 Tuhan menuntun domba-domba gembalanya ke padang rumput yang hijau. 主耶稣带领这些羊群到一片青草的地上。 Kalau kita membaca ayat ini, rumput hijau yang kita bayangkan adalah rumput yang berwarna hijau saja. 如果我们思想，什么叫做青草地上，可能就是我们想象中是一片青草的大地。 Tapi dalam
bahasa Ibrani, rumput hijau di sini menggambarkan rumput yang baru bertunas, yang segar, yang sangat baik bagi domba. 但是在它的远古说，这绿草之地是一个刚刚长出来的草树苗的一片绿地。 Dia akan menuntun domba-domba gembalaannya untuk memakan rumput-rumput yang segar, yang sehat bagi domba-dombanya. 他会带领这些羊群去这片地吃那个新鲜的草地。 Dan domba-dombanya tidak hanya memakan rumput hijau, tapi mereka makan sampai kenyang, sampai puas. 而且不只是吃草，还吃得饱饱的。 Dan ini terlihat dalam ayat yang kedua dikatakan dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. 在第2节这么强调，他使我躺在青草地上。 Bapak Ibu, kapan hewan ternak atau gembalaan berbaring di rumput? 弟兄姊妹知道什么时候作为那个动物躺在青草地上，什么时候？ Nah, biasanya hewan-hewan ternak ini akan berbaring ketika mereka kenyang. 一般来说，他们躺着是当他们肚子饱的时候。 Jadi kita melihat gambaran bagaimana domba-domba gembalaan ini bukan hanya makan rumput hijau, tapi mereka makan sampai kenyang dan mereka berbaring di rumput itu. 所以我们看到，不仅吃饱了，还躺在上面。 Dan dikatakan Tuhan juga membimbing aku ke air yang tenang. 主耶稣还说。 大卫还说，他领我在可安歇的水边。 Nah, kita tahu bahwa domba adalah hewan atau binatang yang rentan terhadap bahaya. 我们知道羊是一个很不堪一击的动物， Tidak bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak. 它分不出哪个安全，哪个危险。 Dan Tuhan tahu domba-dombanya seperti itu. 神知道他的羊群就如此。 Itu sebabnya dikatakan dia membimbing aku ke air yang tenang, yang aman bagi domba-dombanya untuk minum. 所以说，耶稣带领羊群到安全的地方。 Nah, kita melihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan di dalam memelihara kita, dia mengetahui betul apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, siapa kita, bagaimana kondisi kita. 所以在这里我们可以看到主耶稣如何保佑我们、眷顾我们，知道我们所需的一切。 Dia tidak hanya memberikan yang baik bagi kita, tapi yang terbaik. 他不只是给我们好的，而是最好的。 Bukankah di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan? 在天空中的鸟也被保护。 Terlebih kita manusia yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. 何况我们人按照神的样式造成的呢？ Tentu dia akan memelihara kita dengan sangat amat baik. 当然，神会加倍照顾我们。 Ada seorang pendeta di Inggris, George Muller, ya. Dia mendirikan sebuah panti asuhan. 在英国有一位牧师 George Muller， 他建了一个panti asuhan. 就是孤儿院，谢谢。 Dikatakan bahwa semasa hidup George Muller dia sudah memelihara setidaknya 10.000 anak yatim piatu. 他一生中已经养活了1000多名孤儿。 Dengan ribuan anak yang dia pelihara, tentu dia membutuhkan banyak sekali biaya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. 养这么多的孩子，他肯定需要很多经费。 Suatu pagi, anak-anak ini kehabisan makanan. 有一天，这些孩子没有东西吃了。 Seperti biasa, George Muller akan memimpin doa bersama dengan anak-anak, doa sebelum makan. 跟往常一样，这位牧师就带领一些孩子一起祷告。 Tapi pada pagi hari itu tidak ada makanan. 可是那天早上就是没有食物。 Dan George Muller berdoa untuk makanan yang akan datang.
但是牧师为将要到的食物祷告， Dengan iman dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka kelaparan. 凭着信心，他相信神不会让他们饿肚子。 Lalu benar saja tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. 突然间有人敲门， Dan orang ini adalah tukang roti yang tinggal tidak jauh dari panti asuhan di mana dia menjaga anak-anak ini. 这个人就是离孤儿院不远住的卖面包的人。 Tukang roti ini membawa banyak roti untuk anak-anak yang di panti asuhan. 这位卖面包的人送了很多面包。 Dia bilang, semalaman saya tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, akhirnya saya memasak roti, membakar roti. Jadi ini roti yang sudah saya bakar selama semalam ini untuk anak-anak. 他说一整晚他睡不着觉，所以就做面包。那刚刚送的是他刚刚做的面包。 Tidak hanya roti, Tuhan juga sediakan susu. 不止面包，还有牛奶。 Lalu kemudian ada orang yang mengetuk pintu lagi di panti asuhan tersebut. 因为突然间还有另外一个人敲门， Ternyata tukang susu, mobil yang mengantarkan susu ini tiba-tiba mogok persis di dekat panti asuhan tersebut. 原来是送牛奶的车，熄火了，就在孤儿院的门前。 Karena susu tidak bisa bertahan lama, akhirnya dia putuskan untuk dibawa, diberikan kepada anak-anak yang di panti asuhan. 因为牛奶不能放太久，所以就捐给这些孤儿院孩子。 Apakah ini sebuah kebetulan? 这是巧合吗？ Tentu saja tidak. 肯定不是。 Ada Tuhan yang menjadi gembala kita, yang mengetahui apa yang kita butuhkan. 因为有一位神知道我们所需的一切。 Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, karena Dia peduli kepada segala kesusahan kita. 神不会让我们饿着，因为他关心我们的需求。 Bapak Ibu juga tentu bisa mengingat-ingat kembali di masa lalu bagaimana kecukupan setiap hari diberikan Tuhan kepada kita. 我们也可以回忆一下，我们以前到现在，我们所需要的一切都被满足。 Ketika kita khawatir tentang makanan, minuman, pakaian kita, Tuhan cukupkan pada waktunya. 当我们担心为吃的喝的而焦虑，但是神赐福我们， Karena Dia adalah gembala kita. 因为他就是我们的牧者。 Kemudian di ayat ketiga, Dia katakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. 第3节这么记载，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。 Frase menyegarkan jiwaku di sini adalah membuat saya hidup kembali. 这里苏醒灵魂，代表让我们更精神， Seolah-olah kita sudah mati dan tiba-tiba Tuhan hidupkan kita kembali. 就如同我们死了，但是神使我们复活。 Nah, kata jiwa di sini adalah roh, tapi roh di sini yang dibicarakan adalah bagaimana kita ketika roh kita merasa khawatir, takut dan berbeban berat. 这里心灵指的是我们的灵魂，我们有时候灵魂充满了负担。 Ketika kita merasa takut, khawatir, Tuhan akan menguatkan kita dengan firman-Nya ataupun dengan orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita. 可是当我们背负重担的时候，耶稣替身边的人，我们周围的人来安慰我们，坚固我们。 Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekhawatiran terus-menerus. 神不会让我们一直活在痛苦当中， Tidak akan membiarkan kita berjalan tanpa arah. 也不会让我们没有方向的行走。 Dia akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. 他会带领我们为他自己的名走他的路。 Ketika seorang gembala melihat domba, kawanan dombanya ada yang sudah mulai menyimpang ke jalan lain, dia akan segera menuntun domba itu untuk kembali kepada kawanannya. 作为牧者的，看到有羊离开了羊群，他肯定把它招回来。 Dan Tuhan sebagai gembala kita juga demikian, melihat kita semua, Dia mengetahui kondisi hati kita, keadaan hati kita, dan Dia akan menuntun kita kembali kepadanya. 神作为我们的牧者也是一样，看到我们偏离了他的道路，他就把我们领回来。
Ketika kita dalam keadaan berbeban berat, banyak sekali hal yang kita pikirkan, kita gumulkan. 当我们在面对很大的困难、很重的负担的时候， Dia mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang kita takutkan, dan Dia akan menuntun kita kembali ke jalannya. 他知道我们所面对、所害怕的是什么，而他会兼顾我们，领我们回来。 Seorang bapak gereja bernama Agustinus, 一位教会长老 Agustinus， dia percaya kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia bergumul dengan dosa-dosanya. 他相信主，可是另一方他还是沉浸在罪里。 Salah satu dosa yang sangat dia gumulkan adalah dosa seksual. 有一个他离不开的罪就是性罪。 Dia tahu itu salah, itu berdosa, tapi entah mengapa ada pergumulan yang hebat dalam dirinya sehingga dia sangat sulit meninggalkan hal itu. 他知道这个不对，这个不好，但是就是脱不开。 Sampai pada waktunya ketika dia menyadari apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. 直到最后，他意识到、明白主耶稣所做的，在十字架上所做的一切。 Bagaimana Tuhan Yesus menderita dengan hebatnya di kayu salib sampai kehilangan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. 主耶稣如何替我们的罪死去，只是为了赎我们。 Dan dengan mantap hati dia meninggalkan dosa itu dan hidup membiara. 所以后来他就离开了这性罪。 Dan dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhanlah yang menuntun dia kepada pertobatan yang sejati ini. 后来他也意识到，上帝如何带领他改变他的生活。 Apakah kita pada saat ini sedang bergumul? 我们现在也面对挣扎吗？ Sedang berbeban berat? 有面对很重的负担吗？ Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kondisi demikian terus-menerus. 如果我们是神的儿女，神不会让我们一直这样下去。 Dia akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. 他会带领我们走正道，借着他的名。 Dia tidak bisa menyangkal dirinya dia adalah gembala yang baik, gembala yang selalu setia kepada domba-domba gembala. 因为他是好牧者，他是信实的牧者。 Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. 神也不会让我们一直跌倒，爬不起来。 Masih ingat Rasul Petrus yang telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. 还记得使徒彼得，因为他背叛了3次主。 Ketika dia telah menyangkal Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya, hatinya begitu sedih dan dia menangis dengan sangat. 他背叛第3次的时候，他感受到很伤心，他哭了。 Mungkin ada dalam perasaan hatinya tidak layak lagi untuk menjadi rasul. Itu sebabnya dia kembali menjadi penjala ikan. 也许他心中觉得不配，所以他又回到当渔夫了。 Tapi Tuhan Yesus menguatkan dia kembali. Malaikat di hari Minggu pagi itu mengatakan kepada murid-murid supaya si Petrus dikuatkan. 但是主坚固他的信心，通过使徒天者，这些使徒被坚固他的信心，回到主身边。 Nama Petrus sengaja disebut karena Tuhan tahu kondisi kerohanian Petrus pada saat itu yang merasa bersalah telah menyangkal Tuhan. 彼得的名字被念到，因为就是他判了罪的。 Sehingga hubungan Petrus kembali direstorasi dengan Tuhan dan dia bisa melayani Tuhan lagi. 所以他的生命被更改，回到主身边侍奉他。 Bapak Ibu, ketika kita jatuh ke dalam dosa, 兄弟姐妹，我们当进入一道罪的时候， sebagai domba-domba gembalaan Tuhan akan ada rasa perasaan bersalah yang begitu besar dalam hati kita. 作为神的羊群，我们会感觉到不堪和不配。 Dosa akan membuat muka kita muram, tidak ada semangat, tidak ada sukacita di dalam keselamatan. 罪使我们忧苦，没有喜乐。
Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kondisi demikian. Dia akan membawa kita kembali ke jalan. 但是神不会让我们依着这样下去，他会领回我们。 Apabila kita mendengarkan ajakan suara Tuhan, kembalilah kepadanya, bertobat, tinggalkan dosa-dosa itu. 我们要听从神的话语，悔改。 Kemudian di ayat keempat juga dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 第4节这么记载：我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。 Lembah kekelaman di sini adalah lembah kematian. 这里的死荫幽谷就是往死路的幽谷。 Lembah yang dapat menyesatkan domba-domba, bahkan menghilangkan nyawa domba-domba yang tersesat di dalamnya. 就是可以使羊群往死路走的幽谷。 Dan seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa domba-domba adalah hewan yang rentan terhadap bahaya. 就像刚刚所说的，羊是一个不堪一击的动物。 Dia bahkan tidak bisa membedakan mana air yang deras, air yang tenang, sehingga dia bisa saja terjatuh dan tenggelam. 它甚至不能分出哪个是急流的河，还是平静的水流的河。 Apabila ada seekor domba yang jatuh ke dalam lembah, sangat mungkin domba itu kalau tidak ditemukan oleh gembalanya akan mati. 如果有羊掉进幽谷里，没有被发现，这羊肯定死。 Kalau tidak dia mati kelaparan atau tersesat, bisa saja ada hewan buas di dalam lembah itu. 就算它不是被迷失、被迷路，肯定有猛兽在幽谷下。 Seperti beruang, singa yang bisa saja menerkam domba yang tersesat itu. 如同熊或者狮子，可以吃掉这条羊。 Ada banyak bahaya di sekeliling domba-domba yang mereka tidak sadari. 羊周围有很多他不知道的风险。 Itu sebabnya domba-domba itu bergantung penuh kepada gembalanya. 于是，作为羊，要依赖着牧者。 Sama seperti kita juga dikelilingi oleh banyak bahaya dan kita bergantung kepada Tuhan. 就像我们也被危险包围着，我们也要依靠牧者。 Bahaya fisik, misalnya sakit penyakit, kecelakaan bisa saja menimpa kita. 身体上的危害，比如事故或者疾病。 Kita tidak tahu ada di sekeliling kita yang mungkin saja bisa menghilangkan nyawa kita. 我们不知道我们身边的会夺命的危险。 Tapi Tuhan tahu, Dia melihat segala sesuatunya, dan Dia akan bersedia untuk menolong kita, melepaskan kita. 但是神在查看，他知道也会帮助我们脱离一切危险。 Selain bahaya fisik, bahaya rohani juga. 除了身体上的危险，还有属灵上的危险。 Ada bahaya yang mengancam kerohanian kita di sekeliling kita. 有很多会导致我们属灵退步的风险。 Rasul Petrus menggambarkan si iblis seperti seekor singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan berkeliling mencari siapa saja yang dapat dia telan. 使徒彼得比喻，这风险就好像一只狮子吼着找食物吃。 Kalau kita jauh daripada Tuhan, tentu kita akan sangat mudah jatuh ke dalam pencobaan. 如果我们远离上帝，我们很容易犯罪。 Dan Tuhan melihat kondisi kita, kondisi rohani kita. Dia tahu hal-hal yang membahayakan kita dan Dia menguatkan kita. 但是神看见我们内心，他不仅照顾我们，也兼顾我们的信心。 Dengan firman-Nya kita dipandu, dipimpin supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran. 接着他的话语引导我们走他的义路。 Dan Daud menggambarkan bahwa ketika dia berada dalam lembah kematian ini, dia tidak takut bahaya. 大卫
会也说他在死荫的幽谷里，他不害怕。 Mengapa? Karena dikatakan di sini sebab engkau besertaku. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. 为什么？因为他知道神一直与他同在。 Dan sebagai seorang gembala, biasanya gembala memegang dua alat, yaitu gada dan tongkat. 作为牧者，一般都有2个武器，一个是杖，一个是杆。 Gada adalah bentuknya seperti tongkat, tapi di ujungnya ada lekukan hampir menyerupai sebuah lingkaran. 杆就是像一把棍子，上面有像锤一样的东西。 Biasa digunakan untuk menarik domba yang jatuh ke dalam lubang ataupun jatuh ke dalam jurang. 它的用处就是拉回掉进水里的羊。 Dan tongkat biasanya dipakai untuk menuntun domba-domba itu supaya berjalan sesuai dengan pimpinan gembala. 这个杖是用来拐这些羊群走正路。 Gada juga terkadang dipakai untuk menyerang atau mengusir hewan-hewan buas yang datang menghampiri domba-domba. 这个杆也是用来赶猛兽，来袭击羊群的猛兽。 Dan Tuhan yang adalah gembala kita memiliki gada, tongkat, dan ini membuat kita merasa terhibur, merasa aman. 神他手里有杖有杆，这让我们很安慰、很安全。 Memang ada banyak bahaya di luar sana, tapi ada Tuhan saya yang selalu menyertai saya dan Dia akan selalu menjaga saya. 风险固然存在，但是有神与我们同在，我们很安全。 Dia akan melindungi kita dari segala bahaya fisik maupun bahaya rohani yang menghantui kita. 神会帮助我们脱离这一切风险。 Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen itu tidak lepas dari pencobaan. 我们知道，作为基督徒也离不开试探。 Pencobaan-pencobaan ini hanya bisa kita atasi ketika kita datang kepada Tuhan. 这个试探可以解决，只要我们来到上帝面前。 Seperti domba gembala yang bergantung penuh kepada gembalanya, demikian juga kita bergantung penuh kepada Tuhan kita. 就如同这群羊依靠着牧者，我们也要依靠着神。 Ketika pencobaan datang, ingatlah datang kepada Tuhan. 当试探来临，我们要记得回到主身边， Berdoa kepadanya agar Dia kuatkan kita agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. 向主祷告，让主帮助我们不掉进陷祸里头。 Lalu kita lanjut lagi ke ayat yang kelima. Dikatakan di sini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. 第5节，在我敌人面前，你为我摆设筵席。 Tuhan memberikan kita kecukupan makanan bahkan di depan lawan kita. 神满足我们一切需求，哪怕在敌人面前。 Lawan yang mencoba mengintai kita, mencari kesempatan untuk melukai kita. 敌人都看着我们，找我们的缝隙，要攻击我们。 Seperti domba-domba yang sedang makan rumput, tentu di sekeliling domba-domba itu ada saja hewan buas yang sedang mengintai. 就如同在吃草的羊群，它身边或者周围肯定有猛兽在盯着它们。 Tapi selama ada gembala di sisi domba-domba itu, binatang-binatang buas ini tidak akan berani mendekat. 但只要牧者在，这些猛兽都不敢靠近。 Dia hanya bisa melihat dari jauh dan melihat domba-domba itu diberi makan dengan sangat baik oleh gembalanya. 他们只敢从远处看羊被牧者带得很好。 Nah, kita harus percaya kepada kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. 我们要相信神的主权。 Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang mencoba menjatuhkan kita, orang-orang yang mencoba mengusik kita, tapi ingat, tanpa seizin Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 也许我们身边会有人要打败我们，要攻击我们，但是借着神的
力量，他们都打败不倒我们。 Yang bisa mereka lakukan adalah mereka hanya bisa melihat kita dari jauh, menikmati segala berkat dari Tuhan. 他们只能看到我们在主里蒙福， Dan Tuhan menyediakan hidangan di depan kita, di depan para lawan kita, dan mereka hanya bisa melihat saja. 主甚至在敌人面前为我们摆设筵席。 Ketika dalam kehidupan kita ada orang-orang yang seperti itu, yang mencoba mengusik kita, mengganggu kita, kita harus ingat Tuhan selalu beserta kita. 假如我们生活中有这样的人，要打败我们的人，我们记住，神一直与我们同在。 Musuh-musuh kita mungkin sedang merancangkan hal-hal yang jahat untuk dilakukan kepada kita, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selama Tuhan ada di dekat kita. 我们的敌人可能在计划如何伤害我们，但是要记得主会保护我们。 Itu sebabnya kita sebagai gembala, sebagai domba-domba gembalaan Tuhan harus selalu dekat kepada gembala kita. 所以这提醒我们要经常靠着主。 Ketika kita jauh dari gembala kita, maka disitulah hewan-hewan buas ini akan beraksi. 因为当我们远离了我们的主，这些猛兽就可以攻击我们了。 Nyawa kita akan terancam ketika kita jauh daripada Tuhan. 我们的生命也会受到危险。 Dan Tuhan tidak hanya menyediakan makanan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Dia juga mengurapi kepala kita dengan minyak. 神不只是满足我们一切需求，他还用油膏了我们的头。 Dalam bahasa Ibrani, mengurapi kepala dengan minyak artinya membuat gemuk. 在犹太语说，mengurapi 油膏油就是使我们肥胖。 Ini menggambarkan bagaimana Tuhan memelihara kita dengan sangat amat baik. 这代表着神如何保佑我们。 Dan ketika Dia mencukupkan kebutuhan kita, Dia tidak hanya mencukupkan seadanya saja, tetapi dengan berlimpah-limpah. 当他满足我们需求时，他不只是刚刚好的赐福，但是他是丰盛的赐福我们。 Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 你用油膏了我的头，我的福杯满溢。 Dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, tentu kita pernah mengalami ini, Bapak Ibu. 作为基督徒，我们生活中肯定面对过。 Seberapa sering ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita minta. 我们祷告，要求主赐福我们，而主给我们比我们所求的更多， Lebih daripada apa yang kita harapkan. 比我们所盼望的更多。 Nah, saya masih ingat ketika saya menikah dulu tahun 2019. 还记得我19年结婚的时候， Dalam mempersiapkan sebuah pernikahan, tentu kita juga perlu mempersiapkan dana. 要筹办婚礼，肯定也要筹办金钱。 Dan kami pada waktu itu sempat berpikir bagaimana untuk mencukupkan dana yang diperlukan dalam pernikahan ini. 当时我们想，如何要筹够这些金钱呢？ Tapi saya selalu percaya bahwa ketika Tuhan sudah menolong sejauh ini, Dia tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja. 但是我依然相信，当主耶稣要保护我们，他会保护到底。 Dan Dia memberikan pertolongan dengan berlimpah pada kami pada waktu itu. 那个时候，他丰盛的赐福于我们。 Segala pemberian yang kami terima melebihi dari apa yang kami keluarkan. 我们所收到的比我们所付出的多得多。 Doa kami adalah cukupkan saja. 我们的祷告内容是足够我们， Tapi Tuhan berikan berlimpah. 但是主丰盛我们。 Saya rasa dalam kehidupan kita juga pribadi, kita mengalami hal yang sama. 我想在我们的个人生活中也经历过。 Kita memiliki gembala yang baik, yang tidak hanya memberikan kita secukupnya, tapi memberikannya secara berlimpah. 我们有一个好牧者，不只是给我们足够的，而是给我们丰盛的。
Dan bagian yang terakhir dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 最后一节这么记着：我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Kebajikan adalah segala jenis hal yang baik yang Tuhan akan berikan kepada kita. 慈爱恩惠就是神所赐给我们的。 Kemurahan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima, tapi Tuhan berikan juga kepada kita. 这些有时候我们不配收获到，但是主依然赐给我们。 Dan kebajikan kemurahan ini tidak diberikan secara sementara, tapi mengikuti aku seumur hidup. 这些福分，这些祝福，不只是一时间赐福为我们，但是一生一世。 Ini sesuai dengan apa yang Paulus jelaskan dalam Roma 8:28. 这个符合罗马书 Roma 8:28. 8章28节。 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 我想现在的苦楚，若比将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。 Ketika Tuhan menjadi gembala kita, maka kita bisa diyakinkan, diberikan jaminan bahwa segala kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup. 对不起，刚刚读错了经文。Tadi salah Laos. Saya ulang ya Laos. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Tuhan menyediakan segala yang baik bagi kita, Bapak Ibu. 神预备最好的给我们， Segala hal yang baik dari sudut pandang Tuhan. 从神角度最好的是， Tuhan tahu masa depan, Tuhan tahu segala sesuatunya, dan Dia tahu yang terbaik bagi kita. 神知道我们的将来、我们的未来、我们的一切。 Dan semata-mata hal yang baiklah yang disediakan bagi setiap domba-dombanya. 只有好的事才准备给我们这羊群。 Dan kebaikan kemurahan Tuhan ini tidak hanya kita rasakan selama kita tinggal di dunia ini. 而这种好事不止在世界上可以尝试到， Tapi juga akan kita rasakan bahkan sampai kita tinggal di rumah Tuhan Bapa Surgawi. 反而可以知道我们回天国的时候尝试到。 Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 而我要永久的留在主的殿中。 Kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan di sorga. 我们要与神永远的生活在一起。 Bukankah adalah hal yang baik menjadi domba-domba gembalaan Tuhan? 成为羊不就是一件好事吗？ Sudahkah Tuhan menjadi gembala kita secara pribadi? 神已经成为我们的牧者了吗？ Sudahkah kita menjadi domba-domba gembalaan Tuhan yang taat, yang patuh kepada pimpinan Tuhan? 我们已经成为服从神的的羊群了吗？ Apabila kita sudah lakukan hal tersebut, maka semua janji berkat ini adalah untuk kita. 如果我们做到了这一切，那么这些诺言将会应许。 Bagi kita yang masih belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, 如果在我们当中还有未信主的弟兄姊妹， datanglah kepadanya, karena Dia adalah gembala yang baik. 你们来吧，因为他是好的牧者。 Dan Bapak Ibu pun yang mau datang kepadanya akan menjadi bagian dari kawanan domba-domba gembalaan Tuhan. 如果弟兄姊妹愿意来参加，我们可以一起敬拜我们的神，我们的好牧者。 Jadi kita sungguh bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba gembalaan Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kita. 所以我们要为这牧者、好牧者而感恩，我们是他的羊群。 Marilah kita selalu hidup seturut dengan pimpinan tuntunan dari gembala agung kita ini. 我们服从上帝的话语生活。
Amin, mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa Sorgawi, 我们在天上的父， sungguh kami sangat bersyukur 我们满心感恩， memiliki Engkau sebagai gembala kami. 因为拥有你作为我们的牧者。 Engkau adalah gembala yang baik, yang mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan. 你是我们的好牧者，知道我们一切所需的牧者。 Engkau adalah gembala yang baik, yang memperhatikan kehidupan setiap domba-domba gembalaan. 你是很好的牧者，照顾你羊群的牧者。 Bantulah kami ya Bapa sebagai domba-domba gembalaanmu untuk hidup taat dan patuh kepadamu. 求主帮助我们成为你顺服你的羊群。 Biarlah hidup kami sepenuhnya digembalakan oleh Tuhan. 愿主带领我们一切生活， Sehingga kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu selalu. 知道我们的生命可以荣耀你的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。